Okey, itu huraian tentang pengabaian Al-Quran. Saya merasakan bahawa ummah telah menjadi, kamu dan saya ini, menjadi semakin bersalah tentang ini. Dan kita mesti risau mengenainya dengan membaca ini. Saya seperti anak perempuan saya membacakan Al-Quran kepada saya di rumah dan dia membacakan ayat ini dan saya cek bacaan tajwid dia. Dan saya duduk di sana dan saya mula menangis. Anak saya tanya, mengapa kamu menangis, Abah? Saya berkata, kerana apa yang Allah SWT katakan di sini. Apa yang Allah katakan, Abah? Dia mula tanyakan apa yang Allah katakan dan saya terangkan. Allah SWT katakan utusannya SAW akan komplain sekumpulan orang yang meninggalkan Al-Quran. Dan dia bertanya kepada saya, tapi kita tidak meninggalkan Al-Quran, Abah. Kita membacanya. Dan saya berkata, wahai anak, kalau ia hanya berkenaan tentang baca saja, kalau begitu ia mudah. Ia ni bukan hanya untuk membaca saja. Kamu mesti sayang, cinta buku ini, kitab ini. Bolehkah kita buktikan kita lebih suka dan sayang buku ini, kitab ini, lebih dari mana-mana movie yang baru keluar? Atau lebih daripada mana-mana video games yang baru keluar? Adakah kita mahu meluangkan lebih masa untuk kitab ini dari apa yang lain pun? Mahu tak kita menjadi apa yang kitab ini mahu kita jadi lebih daripada yang lain? Atau lebih daripada sesiapa yang lain? Laki-laki muda mahu cuba kelihatan badan yang ada muscle kerana mereka melihat gambar lelaki yang bermuscle. Kanak-kanak perempuan mahu kelihatan seperti orang lain. Mahu menjana wang seperti orang lain, mengidolakan orang-orang lain. Tapi siapa yang mengidolakan watak yang diwujudkan oleh Al-Quran? Watak Rasulullah SAW. Kana huluku wal Quran. Siapa di sini yang sebelum pergi tidur berangan-angan mengatakan, kalaulah aku ada six pack, kan bagus? Daripada mengatakan, kalaulah aku ada banyak sunnah dalam hidup aku. Jadi bagaimana kita tidak meninggalkan kitab ini? Bagaimana kita boleh kata yang kita tidak meninggalkan jauh Al-Quran ini? Macam mana? Kita ini mesti menjadi orang yang mengambil dengan serius untuk kembali ke kitab Allah. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang mengasihi kitab ini dan menjadikannya sebahagian besar dari hidup kita. Jadi semua perkara dalam hidup kita diberikan berkat dan diberikan kehidupan melalui barakah kitab ini. Semoga Allah Azza wa Jal menolong umat Islam fahamkan kitab ini seperti mana mereka harus memahaminya. Semoga Allah Azza wa Jal menolong anda sebagai ibu bapa bukan sahaja menyayangi dan fahami buku ini dengan diri sendiri, tetapi berikan anda kemampuan untuk mengajarkannya kepada anak-anak anda, supaya anak-anak anda kelak dapat bersaksi untuk anda pada yaumul kiamah. Semoga Allah Azza wa Jal menolong masjid, sekolah, madrasah, tahfiz dan anak-anak ini yang menghafal Al-Quran. Semoga Allah SWT tidak hanya menolong mereka menghafal Al-Quran tetapi untuk menolong mereka memahami setiap perkataan dan untuk menghayati perkataan itu dan untuk solat dengan hati mereka, bukan dengan lidah mereka sahaja ketika mereka solat. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita orang-orang yang benar-benar hidup berlandaskan Al-Quran dan Al-Quran ini hidup di dalam hati kita. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril lazina utul ilm. Ini adalah ayat-ayat yang duduk di dalam dada mereka yang telah diberikan pengetahuan. Dada. Al-Quran hidup dalam hati seseorang dan semoga Allah Azza wa Jal memasukkan Al-Quran ini ke dalam semua hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Quranil Hakim.